itu etika? Etika menurut Islam adalah akhlak yang di mana ia merujuk pada nilai atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Etika Islam merujuk kepada nilai-nilai yang baik. Dengan melakukannya, maka seorang itu akan memperoleh pahala. Al-Ghazali menaklilkan akhlak sebagai salah satu gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah sebati, daripadanya akan wujud tingkah laku yang mudah dicerna tanpa memerlukan perulangan. Etika menurut Barat. Istilah etika diambil daripada perkataan ethics yang berasal daripada kata Yunani ethos, iaitu adat kebiasaan, dan ethikos yang membawa masuk ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seorang individu atau suatu kumpulan. Dr. Hamzah menafsirkan etika adalah ilmu mendidik mana yang baik dan mana yang buruk. Apa itu pula peradaban? Secara umum, peradaban dimaksudkan dengan satu kemajuan yang dicapai oleh manusia yang berpusat di bandar atau kota. Peradaban menurut Islam pula adalah berdasarkan ilmu Khaldun. Allah SWT mencipta manusia yang memiliki fitrah mencari kehidupan dan mempertahankan diri. Mempertahankan diri memerlukan kehidupan masyarakat. Oleh itu, mereka saling bantu-bantu antara satu sama lain hinggalah sempurna keadaan mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kita dapat menyampaikan bahawa peradaban Islam tidak seperti peradaban yang lain yang hanya mementingkan kebendaan semata-mata, tapi juga harus berjalan seiringan dari sudut rohani. Peradaban menurut Barat. Peradaban disebut sebagai kumpulan adat, pengetahuan, kesenian dan institusi yang membentuk cara hidup masyarakat manusia. Dalam pengertian ini, peradaban adalah masyarakat yang telah mencapai tahap kerumitan yang tinggi dalam membentuk organisasi. Juga dikurniakan sistem politik, pentadbiran dan perundangan, serta telah mengembangkan pengetahuan ilmiah, teknologi, seni dan budaya. Oleh itu, peradaban menurut Barat menyifatkan adanya budaya dan boleh dianggap dalam banyak perkara seperti sinonimnya adalah kumpulan kepercayaan, nilai, adat, tradisi, manifestasi seni, institusi dan sebagainya yang menjadi ciri kemasyarakatan. Objektif kajian. Objektif bagi kajian ini adalah mengkaji faktor berlakunya pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia, menganalisis kesan dan pembentukan etika dan peradaban pada masyarakat di Malaysia, menyatakan cabaran dalam pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia, serta menyatakan cadangan atau solusi untuk membentuk etika dan peradaban di Malaysia. Saya akan membentangkan topik yang seterusnya, iaitu yang bertajuk faktor-faktor pembentukan masyarakat yang majmuk dan pelbagai etnik di Malaysia. Faktor pertama di Malaysia adalah yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Mengapa saya sebut sistem agama dan kepercayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Yang pertama saya ingin sebutkan kerana di Malaysia, kita bukan terdapat hanya satu kaum, tapi pelbagai kaum yang mana lebih daripada satu, iaitu kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Tamil dan banyak lagi lah, yang termasuk di China, di Sarawak dan juga Sabah. Ini baru saya sebut di Semenanjung dan juga di luar daripada Semenanjung. Mengapa saya sebut sistem agama dan kepercayaan mempengaruhi pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia? Kerana khususnya kaum Melayu, mereka menganut agama Islam. So agama Islam ini kebanyakannya adalah orang Melayu, dan orang Melayu ini bukan hanya terdapat di Semenanjung, tetapi juga terdapat di Sabah dan juga Sarawak. Jadi khususnya kaum Melayu ini, dia menganut agama Islam. So agama Islam ini dia berpegang kepada kepercayaan, iaitu kepercayaan hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Dan juga kita terdapat satu tempat ibadat di Malaysia yang khas untuk kaum Islam, iaitu agama Islam, umat Islam, iaitu masjid. Seterusnya adalah kaum Cina. Kaum Cina, kebanyakan daripada mereka mengamalkan
kepercayaan, iaitu agama Taoism. Taoism ini mengajar umatnya untuk mencapai jalan kedamaian dan juga ketenangan dalam emosi. Saya tidak berkata bahawa semua masyarakat, semua kaum Cina di Malaysia ini mengamalkan ajaran ini. Mereka terserah kepada mereka untuk mengamalkan ajaran yang ingin mereka ikuti. Sebelum pengaruh Islam di Malaysia ini berkembang, terdapat satu agama yang amat berpengaruh, iaitu agama Hindu. Agama Hindu ini kebanyakannya dianuti oleh orang Tamil, ataupun boleh kita katakan sebagai kaum India lah. Kaum India ini mereka mempunyai satu tempat ibadat mereka yang dikenali sebagai kuil. Dan kuil ini memang terdapat banyak sekali di Malaysia, dan terdapat banyak juga isu atas pembinaan kuil, kerana pembinaan kuil ini kebanyakannya tanpa kebenaran daripada pihak kerajaan. Jadi ini akan menimbulkan isu yang mana sekarang ini agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam. Bila mana mereka membina kuil tanpa sebarang kita panggil, tanpa minta izin dulu, jadi ini akan menimbulkan kekecohan. Jadi kita sebenarnya, sebabkan kita ni mempunyai pelbagai agama dan juga pelbagai kepercayaan di Malaysia ini akan menyebabkan berlakunya pergaduhan ataupun salah faham. Salah faham ini sebenarnya kecil saja, tapi disebabkan oleh ada batu api yang api-apikan lagi keadaan, ini akan menyebabkan keadaan menjadi kecoh. Dan seperti mana terdapat satu peristiwa yang dimanakan peristiwa 13 Mei 1969, di mana peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa berdarah. Kenapa? Kerana pada tahun tersebut kaum India dan juga kaum Cina dan juga kaum Melayu bergaduh. Dan ini bukanlah sekadar pergaduhan yang kecil, kerana pergaduhan ini melibatkan nyawa, kehilangan nyawa yang begitu banyak, hampir mencapai ratus-ratusan. Jadi sebabkan kita sekarang ini berada dalam masyarakat majmuk yang di mana pelbagai etnik yang berada di Malaysia ini, kita perlulah saling bekerjasama dan juga tidak berlakunya saling salah faham antara satu sama lain. Dan juga kita perlulah menghormati kepercayaan agama yang lain. Contohnya agama Islam menghormati agama yang dianuti oleh kaum India, dan juga menghormati daripada agama yang dianuti oleh kaum Tamil, kaum Cina dan juga semualah Sabah dan Sarawak. Okey, itu saja. Kita pergi kepada faktor seterusnya. Faktor seterusnya adalah bahasa serumpun. Bahasa serumpun yang terdapat di Malaysia. Okey, kita sudah tahu bahawa di Malaysia ini ada banyak kaum dan juga banyak juga pendatang-pendatang yang datang ke tanah Melayu pada zaman dahulu, pada tahun-tahun sebelum pemerintahan, sebelum merdeka. Okey. Kita tahu bahawa di Malaysia ini terdapat banyak kaum dan juga terdapat banyak negeri. Okay. Di sini saya ingin katakan bahawa faktor bahasa amatlah penting dan juga mempengaruhi pembentukan masyarakat pelbagai majmuk. Kita tahu bahawa agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia, dan juga kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengetahui bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu ini dianggap sebagai bahasa kebangsaan untuk negara Malaysia. Jadi sekiranya kaum Cina ingin berkomunikasi dengan kaum Melayu, mereka mestilah menggunakan bahasa Melayu. Inilah dianggap sebagai bahasa serumpun, walaupun mereka mempunyai bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Cina. Dan juga, tapi mereka tahu bahawa di Malaysia ini kita perlu betul-betul bahasa Melayu. Jadi ini akan membuatkan kita kita panggil pembentukan masyarakat yang pelbagai. Kerana apa? Walaupun bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi, bahasa kebangsaan di Malaysia, tetapi rakyat Cina, rakyat Melayu, kaum Melayu boleh juga mencuba untuk bertutur dalam bahasa Cina. Contohnya bahasa Mandarin. Kita di sekolah juga sekarang ni, kalau kita tengok di universiti sekarang ini juga belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Bahasa Mandarin ini juga penting. Bukan maknanya tidak penting langsung, kerana untuk mencari pekerjaan pada zaman sekarang, kita perlu mengetahui dan mempelajari basic perkataan bahasa Mandarin. Saya bukan berkata untuk bahasa yang pelbagai kaum saja. Contohlah untuk negeri. Untuk negeri, contohnya negeri Kelantan.
mereka kebanyakannya hujung ayat ini akan berakhir dengan macam tu. Contohnya ikan, orang Terengganu akan panggil ikang, dia akan tambah ng. Kalau orang Kelantan dia akan tambah ke, ike. Macam itulah perbezaannya. Indahnya bahasa, keunikan perbezaan antara bahasa sesama kita. Walaupun orang semuanya kaum Melayu, orang Kelantan, orang Terengganu, kedua-duanya orang Melayu, tetapi lorak mereka berbeza. Lorak, kita panggil lorak bukan bahasa, tapi lorak. Tapi juga dikatakan bahasa lah, sebab perbezaannya ada perbezaan, keunikan masing-masing setiap negeri itu. Itulah keindahan di negara Malaysia ini. Terdapat pelbagai jenis bahasa, bangsa, kaum dan juga negeri. Negeri ini akan tidaklah menimbulkan isu perkauman, tetapi kerana kita ni ada ikatan yang kukuh antara satu sama lain. Bukan sekadar antara kaum yang sama saja, walaupun kaum yang berlainan juga kita memiliki hubungan yang erat. Untuk faktor yang terakhir adalah faktor sistem perundangan. Kenapa saya kata sistem perundangan ini sangatlah penting? Kenapa? Sejak zaman sebelum merdeka, bukan sebelum merdeka, pada zaman dahulu kita terdapat dua jenis sistem perundangan. Yang pertama, undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Untuk zaman sekarang ini kita guna undang-undang bertulis. Apa perbezaan antara undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis ini? Undang-undang tidak bertulis ini dia lebih memfokuskan kepada adat, iaitu apa contoh-contohnya undang-undang tidak bertulis. Antaranya undang-undang adat, undang-undang common law, undang-undang Islam. Itulah undang-undang yang tidak bertulis, di mana untuk hukuman dikenakan mengikut kehakiman tanpa tiada surat ataupun apa-apa kontrak apa-apalah. Maknanya hukuman akan dikenakan di situ juga. Kalau kita tengok undang-undang sekarang, kita ada dua, iaitu Perlembagaan Negeri dan juga Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Negeri contohnya untuk undang-undang mengikut ordinan dan juga enactment, iaitu mengikut Dewan Undangan. Kalau kita tengok sekarang, di setiap negeri ada Dewan Undangan mereka yang masing-masing. Contohnya Mahkamah Negeri Terengganu, Mahkamah Negeri Kelantan dan sebagainya lah. Apa kepentingannya sistem perundangan ini? Perundangan ini sangatlah penting kerana ia untuk mengawal rakyat yang Malaysia ini. Lebih-lebih lagi di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai jenis kaum dan juga bangsa dan juga agama dan juga kepercayaan. Jadi perlulah, sangatlah penting untuk kita sebagai kerajaan lah contohnya untuk mengawal rakyat Malaysia ini agar tidak berlakunya pergaduhan seperti peristiwa 13 Mei 1969, yang mana ketika itu pihak polis pun tidak mampu untuk mengawal apa kita panggil pergaduhan tersebut. Kerana apa? Sampaikan kita dikerahkan untuk semua tentera Melayu untuk turun, kerana pada waktu itu polis tidak ramai, jumlah mereka tidak ramai. Jadi kita perlulah sistem perundangan. Kenapa? Untuk mengawal daripada perkara-perkara yang buruk ini berlakulah. Itulah yang saya ingin sebutkan. Kenapa saya kata faktor sistem perundangan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan masyarakat yang pelbagai etnik dan juga majmuk. Ini adalah kerana jika tiada undang-undang, maka tidak akan terbentuknya masyarakat yang majmuk. Ini kerana akan adanya satu ego yang dinamakan ego, yang mana hanya ada satu kaum saja untuk wujud. Jadi bila adanya undang-undang, kita boleh memastikan pembentukan antara kaum yang majmuk. Mana kaum majmuk ini, masyarakat yang majmuk bukan terdiri daripada satu kaum saja, tetapi ia adalah antara pembentukan daripada kaum bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, bangsa yang terdapat di Sabah dan juga Sarawak. Jadi bila kita ada undang-undang ini akan dapat memastikan proses pembentukan masyarakat majmuk ini dapat terhasil. Jadi sebab itulah saya kata perundangan ini sangatlah penting untuk mengawal rakyat antara pelbagai kaum ini untuk saling bantu-membantu dan bekerjasama untuk membentuk masyarakat yang aman dan damai di Malaysia ini. Jadi kita sama-samalah tidak bersikap kita panggil rasis.
tidak bersikap keji antara kaum yang lain, di mana jika ada seorang itu orang Melayu, seorang itu orang Cina, kita tidak berkawan. Jangan macam tu. Kita kena berkawan walaupun berbeza kaum, kerana kita tidak boleh judge a book by its cover. That's all for me. Thank you. Saya sebagai pembentang seterusnya ingin membentangkan kesan daripada faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai etnik di Malaysia terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan terhadap individu yang pertama ialah memperbaiki hubungan sosial. Konsep memperbaiki hubungan sosial ini dapat mengurangkan jurang sosial antara orang kaya dan orang bawahan. Ini dapat meningkatkan interaksi dan persefahaman antara individu dan individu yang lain untuk saling memahami etika dan peradaban masing-masing walaupun berbeza bangsa dan agama. Sebagai contoh, komunikasi yang penting yang diterapkan dalam diri individu melalui pertemuan individu dan perjumpaan kelompok dengan cara ucapan selamat, senyuman, perkataan yang sopan dan hubungan yang kemesraan yang baik. Oleh itu, pembentukan etika dan peradaban di Malaysia sangat penting dalam diri untuk memastikan tiada sifat mementingkan budaya dan etnik sendiri sahaja tanpa menghormati budaya etnik lain di Malaysia. Kesan terhadap individu yang kedua ialah memupuk manusia yang berakhlak mulia. Setiap individu mempunyai panduan hidup dalam mengatur hidup supaya tidak terpesong dari landasan kehidupan sebenar. Kita mengikuti peraturan dan peradaban dan etika setiap agama atau negara yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pembelajaran subjek sivik sejak sekolah rendah merupakan satu usaha memupuk kerohanian dan peradaban pelajar melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan ini, individu dapat membina satu panduan hidup menjadi insan berakhlak mulia. Kesan terhadap individu yang ketiga ialah prinsip individu yang konsisten mendalami nilai hidup manusia. Sebagai contoh, di Malaysia, khususnya bagi orang Melayu, nilai Islam adalah struktur yang mempengaruhi nilai-nilai kehidupan. Mereka menerapkan etika dan peradaban dari pelbagai bangsa dan agama untuk membentuk tingkah laku yang baik tanpa bercanggah dengan perkara yang dilarang dalam Islam. Terusnya, kesan terhadap keluarga. Kesan terhadap keluarga yang pertama ialah hubungan keluarga yang bahagia dan harmoni. Nilai yang harus diamalkan oleh setiap ahli keluarga ialah hormat menghormati, tolong menolong, kasih sayang, kebersihan dan sebagainya. Sebagai contoh, orang Melayu, Cina dan India menganggap keluarga sebagai asas masyarakat mereka. Mereka menekankan nilai menghormati ibu bapa, orang tua dan orang bijak. Kesan terhadap keluarga yang kedua ialah kehidupan kekeluargaan penuh dengan adab dan etika. Bermula dari kepala keluarga yang mengajar adab dan etika dalam diri mereka dan keluarga mereka. Sebagai contoh, sikap kejiranan yang ditunjukkan oleh ibu bapa kepada anak-anak walaupun berada dalam persekitaran yang berbilang kaum dapat menunjukkan bahawa keluarga kita mempunyai adab dan etika yang tinggi. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Yang pertama ialah mewujudkan sebuah organisasi yang stabil, kukuh dan berkembang maju. Ahli organisasi hendaklah memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan, menghormati ahli organisasi yang lain dan sentiasa bekerjasama dengan nilai etika dan peradaban dalam melaksanakan tugas. Setiap organisasi juga perlu mewujudkan peraturan khas berkaitan nilai. Oleh itu,
Dengan peraturan sedemikian, ahli organisasi tidak akan melakukan beberapa perkara negatif seperti rasuah dan pecah amanah. Kesan terhadap masyarakat yang kedua ialah membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian. Jika sesebuah masyarakat ini mengamalkan nilai-nilai mulia, ia boleh hidup bersama dan maju secara harmoni. Nilai peradaban amat penting dalam kehidupan bermasyarakat kerana ia berkaitan dengan kualiti tingkah laku sosial. Untuk mencapai keharmonian dan ketenteraman sosial, perkara yang paling penting ialah setiap anggota masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang-undang sesuatu tempat atau masyarakat. Kesan terhadap masyarakat yang ketiga ialah hubungan bermasyarakat yang penuh hormat dan interaksi positif. Sikap keterbukaan sangat penting dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia dan toleransi antara kaum. Kepelbagaian kaum ini menjadikan masyarakat yang wujud di Malaysia lebih unik dan menarik kerana di dalamnya terdapat pelbagai budaya, bahasa, agama, muzik, tarian dan kesenian, pakaian dan makanan yang ada antaranya boleh dikongsi bersama. Walaupun setiap kaum di Malaysia mempunyai budaya yang berbeza, beberapa persamaan boleh didapati dalam semua kaum seperti keluarga, adat resam, objek material dan nilai agama. Seterusnya, kesan terhadap negara. Yang pertama ialah negara akan mendepani kemajuan negara melalui pembangunan sosial. Nilai budaya di Malaysia telah mencorakkan peradaban yang terbentuk pada masa kini dan pada masa akan datang. Hal ini membuktikan bahawa peradaban etnik serantau menunjukkan kepada dunia bahawa kita boleh membentuk peradaban dari pelbagai etnik berdasarkan khazanah, warisan dan nilai budaya yang dimiliki. Sebagai contoh, sambutan perayaan pelbagai kaum juga disambut oleh kaum yang berbeza, menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai pembangunan sosial yang tinggi sehingga dicemburui oleh negara lain yang melihat keunikan negara Malaysia. Kesan terhadap negara yang kedua ialah rakyat percaya akan kebolehan pemimpin untuk memimpin rakyat dengan adab dan etika yang tinggi. Sikap pemimpin di Malaysia masih meneruskan etika dan peradaban yang ditinggalkan oleh pemimpin terdahulu untuk memastikan Malaysia menjadi negara yang mempunyai etika dan peradaban yang tinggi. Sebagai contoh, pemimpin Malaysia masih meneruskan keunikan Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di mana demokrasi berparlimen memerlukan rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Kesan terhadap negara yang terakhir ialah membangun seiring dengan negara lain dalam era globalisasi. Pembangunan negara seiring dengan negara lain yang dapat dibentuk jika pemikiran rakyat Malaysia dan sikap rakyat Malaysia berubah sejajar dengan perubahan zaman. Rakyat kita yang bersopan santun ketika berbicara, beratur mengikut barisan ketika membeli belah dan hidup mengikut adab sebagaimana yang diajar oleh agama masing-masing dapat menarik minat pelancongan ekonomi dan sosial negara lain. Sebagai contoh, budaya bangsa Melayu, Cina dan India mempunyai budaya tersendiri dari aspek makanan, pakaian tradisional, bahasa dan hari perayaan yang menjadi faktor tarikan kepada pelancong, pelabur dan pelajar asing untuk mengunjungi Malaysia. Sekian itu saja dari saya. Kesan terhadap individu, masyarakat, keluarga dan negara. Sosial adalah cabaran,
Antara cabaran-cabaran yang dihadapi adalah yang pertama, cabaran dari sudut politik. Politik bukan sahaja dapat menghancurkan sebuah negara, tetapi dapat melemahkan struktur dan elemen kuasa dalam pentadbiran. Orang-orang kelas atasan yang mempunyai kuasa lebih mementingkan cara untuk mengekalkan kuasa mereka berbanding membantu dalam menerapkan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Selain itu, ada juga isu-isu di mana isu-isu seperti politik wang, yang di mana mereka yang mempunyai kuasa ini hanya memberikan kerja-kerja atau projek kepada kenalan-kenalan mereka sahaja, menyebabkan masyarakat sukar untuk percayai pemimpin-pemimpin yang jujur. Seterusnya adalah cabaran ekonomi. Menurut teori Maslow dan Kohler, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan-kepentingan atau keinginan peribadi dan hal-hal yang berkaitan dengan pihak lain. Mengikut teori ini, kita dapat lihat seorang itu mampu mencapai etika dan peradaban yang tinggi apabila telah memenuhi keperluan-keperluan dan kehendak-kehendaknya. Sebagian dari kajian juga tidak mampu diberikan apabila ekonomi sebuah negara itu merosot. Hal ini kerana dengan sumber-sumber yang terhad, kerajaan tidak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang mampu menerapkan etika dan peradaban pada masyarakat di negara kita. Adalah cabaran dari segi sosial. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai agama, menjadikan Malaysia salah satu negara yang unik. Akan tetapi ada setengah pihak tidak bertanggungjawab menggunakan agama sebagai sentimeter untuk memarakkan api kebencian di dalam masyarakat di Malaysia. Hal ini akan menyebabkan mudahnya berlaku salah faham dan dapat meruntuhkan etika dan peradaban pada masyarakat di Malaysia. Perbezaan kaum juga menjadi salah satu cabaran dalam membentuk etika dan peradaban di Malaysia. Hal ini kerana kemungkinan akan ada aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan adat dan budaya pada sebuah kaum tersebut. Ada juga masalah-masalah sosial seperti masalah juvana ataupun kecurian yang menyebabkan sukarnya berlaku peradaban dan etika di dalam negara Malaysia. Seterusnya adalah cabaran sains dan teknologi. Sains dan teknologi pada hari ini banyak memudahkan manusia, tetapi boleh menjadi senjata yang berbahaya jika disalahgunakan. Antaranya adalah seperti penyebaran berita palsu. Kelemahan sains dan teknologi juga boleh menyebabkan kemajuan terbantuk. Hal ini kerana dengan adanya kelebihan sains dan teknologi, maka satu perkara itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan pada skala yang besar. Maka proses membentuk etika dan peradaban di Malaysia akan menjadi lebih mudah. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang cadangan mengatasi masalah kepelbagaian masyarakat. Antara cadangan yang boleh kita ketengahkan iaitu menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat tentang etika dan peradaban dan juga kebudayaan dalam negara. Seterusnya, menyiarkan iklan tentang etnik dan kebudayaan yang ada di Malaysia supaya masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang masalah ataupun kepelbagaian masyarakat yang ada di dalam negara. Seterusnya, pendedahan yang meluas juga harus diberi kepada kanak-kanak di sekolah supaya tidak timbul unsur perkauman dan juga dapat memberi ilmu yang lebih mendalam kepada mereka tentang isu-isu semasa dan juga kepelbagaian masyarakat di negara kita. Dan akhir sekali, cadangan yang boleh mengatasi masalah kepelbagaian masyarakat iaitu adalah perkahwinan campur. Itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulan daripada faktor pembentukan etika dan peradaban dalam kepelbagaian etnik di Malaysia yang boleh dibuat ialah nilai etika dan moral secara beransur-ansur telah hilang dari semasa ke semasa. Semakin maju negara, semakin kurang nilai etika dan moral dalam masyarakat Malaysia. Hal ini kerana banyak kes jenayah seperti pembunuhan dan rompakan adalah tidak berperi kemanusiaan. Setiap masyarakat perlulah menanam nilai etika dan peradaban dalam diri mereka supaya negara menjadi aman dan damai dan sejahtera. Seterusnya, pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sikap masyarakat yang beretika dan beradab.